Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, pukul 9 pagi. Kita akan mulakan sesi pembelajaran kita berkenaan dengan BQS 551 kelas 4I. Okay. Sebelum saya nak mulakan, saya nak tanya, boleh dengar tak suara saya? Boleh. Boleh ya? Okey, kalau boleh kita teruskan. Hari ini adalah lecture kita yang terakhir untuk semester ni. Lepas daripada ni kita akan saya bagi you all cuti untuk 2 minggu, iaitu minggu ke-12 dan minggu ke-13 saya bagi cuti. Lepas tu you come back pada minggu ke-14, saya akan bagi reminder. You datang balik minggu ke-14 untuk kita buat revision. Okey, lepas tu untuk minggu ni kita akan belajar syllabus terakhir iaitu underpinning, which is kita tak ada assignment on that. Kita dah cukup 5 assignment, iaitu assignment kelima you kena hantar pada akhir minggu ni. Okey, itu yang saya nak beritahu pada you. Okay, saya punya komputer a bit slow walaupun buat kat office ni pakai intranet, dia jadi, tapi dia masih lagi kuat slow. Tu yang saya tanya boleh dengar ke tak suara saya. Jadi you all kata boleh dengar, jadi saya teruskan. Ni adalah minggu yang ke-11. Okay, tapi lecture kita lecture yang ke-10 untuk kelas 4I. Okay, jadi kalau tak ada apa-apa lagi, saya teruskan dengan saya punya lecture. Saya ada 14 pages untuk saya terangkan. Seperti mana saya terangkan semalam dengan kelas 4A. Basically benda yang saya nak terangkan tu tak banyak, okay? Sebab apa tak banyak? Sebab underpinning works, okay? Basically sepanjang saya kerja dah dekat 20 tahun, sejak daripada 2002, okay, sampai sekarang saya ngajar. Cuma ada sekali je keluar dalam exam sepanjang tu. Okay, tu pun lecturer Perak yang keluarkan. Jadi dia tak banyak lah yang saya nak ceritakan. Lepas tu apa yang saya nak beritahu adalah sepanjang saya kerja sebelum saya ngajar, selama 10 tahun saya tak pernah come across dengan underpinning. Tapi saya akan try my best untuk memberitahu apa yang perlu dimeasurekan in accordance to SMM 2 lah. Okay, kita akan ikut yang itu. Alright. Okay, kita teruskan saja. Macam last week, saya akan ambil masa lebih kurang setengah jam sahaja. Tak sampai setengah jam pun, dalam 20 minit untuk saya ceritakan pasal underpinning work. Pasal dia basically adalah repetitive work daripada apa yang telah you belajar. Okey, mari kita teruskan sahaja dengan apa yang kita akan buat. Siapa yang ada buku saya, dia dekat chapter 8. Chapter 8 adalah chapter terakhir dalam saya punya buku, adalah berkenaan dengan underpinning work. Lepas tu kalau you ada SMM 2, dia dekat section H. Section H adalah wholly dealing dengan underpinning works. Okay, now a bit of construction technology. Kalau you tengok gambar rajah kat sini, apa yang dimaksudkan dengan underpinning work? Underpinning work adalah kerja-kerja basically menguatkan foundation, existing foundation. Kerja-kerja untuk menguat, strengthening the existing foundation.
Okay, kenapa kita kena perlu strengthening the existing foundation? Dia ada dua sebab kita nak kuatkan kita punya old foundation. Okay, yang pertama adalah mungkin existing building yang ada kita nak tambah loading. Bila kita nak tambah loading, bila engineer tengok dia punya calculation of the old foundation, dia tak boleh cater untuk that loading. Jadi untuk loading yang tambahan, katalah sekarang ni ada 6 tingkat, klien nak tambah 3 tingkat lagi di atas, selepas roof tu dia nak tambah 3 tingkat lagi, maka kiraan loading dia tak boleh nak cater. Old foundation tak boleh nak cater, jadi kita kena strengthen the old foundation, tambah dia punya kekuatan. Itu satu lagi kita akan buat underpinning work. Yang kedua adalah katakanlah klien kata, oh saya nak buat basement di bawah. Okay, di bawah bangunan saya dulu tak ada basement, dia nak buat basement dia untuk letak dia punya kereta dan sebagainya. Yang itu basically kita buat underpinning juga. Maknanya kita akan tambah tingkat di bawah, kan, kita akan buang dia punya old foundation, kita akan buat new foundation together dengan dia punya basement wall dan sebagainya. Jadi membuat underpinning work basically kenapa kena ada dua jenis. Okey. Oleh kerana underpinning work dia dibuat terhadap existing punya bangunan, apa yang kita kena buat adalah, dan kita akan buat pengorekan di bawah yang menyebabkan existing bangunan tu akan goyah. Okey, apa yang kita akan buat adalah kita akan buat shoring. Okey, jadi oleh sebab itu you akan nampak 3 type of shoring kerana membuat satu underpinning work. Okey, satu adalah yang you nampak ni racking shaw. Okey, yang kedua adalah pin shaw. Saya panggil dia pin shaw. Saya tak tahu you all belajar dalam konteks apa. Okey, ni untuk hold the slab. Yang ini adalah hold the wall. Lepas tu kita ada basically saya panggil dia butterfly shaw. Biasanya dia akan berbentuk butterfly. Yang ini dia tak berbentuk butterfly, dia pakai strutting sahaja. Okey, kat sini. Jadi kita ada satu shoring untuk excavation, satu shoring untuk wall, okey, satu shoring untuk slab. Okey, jadi kita ada tiga jenis shoring. Dan yang ini kita kena kira mengikut SMM section H, kita kena kira, nanti saya tunjukkan kat mana kita kena kira dia. Okey. Alright. Apa yang dia buat kat sini adalah kita akan buat pengorekan, okey, kepada foundation lama. Okey, kita akan buat pengorekan kepada foundation lama up to foundation baru punya ni. Lepas tu kita akan buang, okey, old foundation, dan kita akan masukkan foundation yang baru termasuk dia punya wall. Tapi sebelum kita masukkan, kita kena buat strutting dia. Jadi itu that's it. Okey, dan pengiraan untuk pinning, okey, underpinning ni, pengiraan dia adalah mengikut apa yang engineer punya buatlah, kita tinggal kira saja. Okey, alright, saya teruskan. Kalau ikut section H dalam underpinning work, saya boleh bahagikan section H tu kepada lima bahagian. Okey, kita bahagikan pada 5 bahagian. Yang pertama adalah preamble clauses. Oleh kerana dia involve excavation works, everything yang involve excavation works, biasanya SMM2 akan requires buat preambles. At least ada 3 preambles yang dia required kalau any excavation work yang ada. Itu saya punya analisis. Okay. Lepas tu at least 3 kita ada groundwater level,
groundwater level, lepas tu kita ada boring, okey, ataupun kita ada buat excavate pit, okey, dan yang ketiga overhead atau underground services. Itu memang biasanya untuk kalau ada excavation. Nanti kita tengok ada pertambahan tak. Oleh kerana kita ada excavation, saya cerita tadi, kita ada at least 3 preamble clause. Nanti kita check ada pertambahan tak terhadap apa yang section H minta. Okay. Lepas tu kita ada excavate. Basically kita ada 2 excavation kat sini. Yang pertama adalah kita akan excavate di sebelah kiri atau sebelah kanan daripada old foundation kita. Okay, old foundation dia. Kita akan excavate vertically sebelah kiri dan sebelah kanan. Lepas tu kita akan excavate di bawah old foundation. Okay, kita akan excavate di bawah old foundation. Jadi yang itu kita akan ada satu lagi horizontal punya excavation. Jadi kita ada 2 excavation works kat sini. Dan yang kat sinilah yang paling pentingnya apa yang kita panggil shoring dia. Okay, kita akan tengok shoring dia. Lepas tu concrete work biasanya yang mana mengguna pakai konkrit kita akan pakai konkrit, yang mana mengguna pakai brickwork kita akan pakai brickwork, dan yang mana mengguna pakai asphalt work kita akan guna asphalt work. Okay, nanti saya tunjukkan concrete work, brickwork dengan asphalt work saya tak akan ajar lagi pasal yang itu adalah basic you dah belajar semasa previously semester yang lepas. Jadi yang ini saya akan just go through, saya akan tunjukkan section H tu kat mana yang kita ada. Okey, jadi tapi kita akan go through yang excavation work sebab dia ada lain daripada normal punya excavation. Punya item yang nak kena measure. Okey, preamble clause, preamble clauses. Okey, jadi saya cakap tadi kita at least kita ada 3 yang untuk excavation work. Okey, 3 untuk excavation work. Tapi kalau kita baca preamble clauses section H12, dia kata location and extent of work and particulars of the existing structure to be underpinning shall be on the drawings required under yang maknanya yang ini kita kena nyatakan drawing yang nak kena buat underpin, yang mana kena mengena dengan underpinning kita kena nyatakan kat sini di mana drawing tersebut should letakkan macam di mana kita kena buat underpinning dan macam mana extent of work, okay, and particulars of the existing structure semua mesti ada dalam drawing tu. Dan list tu kita cakap biasanya list of drawing kita akan buat letak dalam appendix. Jadi kita kena nyatakan kat sini kontraktor kena tengok drawing ni. Okey, sebab drawing ni akan menentukan harga yang kontraktor kena letak dalam ni, sebab dia ada menyatakan macam mana kerja sepatutnya dilakukan, apa particulars existing structure yang perlu, kalau ada shoring macam mana shoring dia perlu buat, dan tempatnya di mana yang nak kena buat. Okey, itu adalah basically H12. Okey, yang ini kita kena nyatakan dalam preambles. Yang kedua adalah H13. H13 dia kata guna pakai D1. Yang ini macam biasalah. Kita ada soil D11 adalah groundwater, D11A adalah groundwater level. Okay. Lepas tu kita ada D11B, tri-pit and boreholes, dan yang ketiga kita ada over and underground services. Okay, yang itu yang saya tunjukkan seperti mana yang ini. Yang ini semua kita boleh dapat daripada soil investigation report, ataupun kita kena pergi site sendiri, kita kena cari dia punya kita tanya engineer basically, ataupun kita tanya land surveyor. Okay, kalau dia dah buat. Jadi yang ini yang atas ni menunjukkan groundwater level, yang ini SI dia. Okay. Lepas tu yang ini adalah tri-pit dia, yang ini adalah boreholes, okay. Contoh-contoh yang dilakukan. Yang ini adalah overhead,
services, yang bawah ni adalah untuk underground services. Okey, tu yang kita tunjukkan. Jadi 3 tu ya. Jadi kita ada at least 4, okey, dan kita ada tambah lagi yang keempat, H1 H13 Sekejap 814 H14 basically dia cerita pasal limit of length to be carried out in one operation. Okey. Yang ni saya nak beritahu kita nak buat underpinning, kita akan buat di bawah bangunan punya existing. Okey. Katalah bangunan tu square. Okey. Kita tak boleh buat keempat-empat tempat. Okey, keempat-empat tu kita buat pengorekan. Bila kita buat pengorekan keempat-empat tu, of course bangunan tu akan jatuh ke dalam. Okey, ke dalam tempat yang kita korek. Okey, kita tak boleh buat macam tu. Jadi kita kena buat sebahagian-sebahagian. Katalah kita buat separuh daripada sebelah kiri, separuh saja dulu. Lepas tu kita buat separuh daripada yang sebelah kanan pula, separuh sahaja. Lepas tu separuh yang sebelah bawah dan separuh yang sebelah atas. Baru kita sambung dia. Jadi yang itu adalah macam mana kita nak buat satu-satu section of operation. Maknanya separuh daripada sebelah kiri, that is the length. Kita kena nyatakan length dan kita kena nyatakan kat mana dia. Okey, itu dan berapa number of section kita kena buat. Jadi panjang dia adalah panjang perimeter yang kita nak kena buat, yang kita nak buat kena pengorekan dan kita kena buat underpinning dia dulu. Siap yang ini baru kita buat yang benar. Jadi itu adalah operation of the ni. Ni semua engineer kena beritahu. Jadi kita akan beritahu dalam kita punya preambles macam mana yang engineer letak dalam drawing atau engineer beritahu. Okey. Jadi yang kat atas tadi, drawing dia kita nak tahu location. Yang ini adalah macam yang tadi tapi yang ini cuma location dia. Yang kita nak beritahu dan drawing-drawing yang diguna pakai. Yang kat bawah adalah macam mana nak operate dia. Okey, macam mana yang nak operate dia. Jadi altogether kita ada 5. Altogether kita ada 5 preamble clauses untuk kita kena nyatakan dalam kita punya preamble clauses. Okey, semua ni ada kena mengena dengan pricing of the item untuk underpinning. Lepas tu kita ada excavation work. Okey, D9 dia dalam tu kita akan highlightkan dekat D9, D10 dan D11 adalah general term untuk excavation. D9 kita measure dia punya kuantiti dia tak termasuk bulkage. Itu you dah belajar dulu. Okey, masa part 3 pun you dah belajar. D10 adalah classification untuk depth. Kita kena nyatakan yang ini. Kenapa? Pasal biasanya kita pakai mechanical thing. Jadi kita kena mechanical excavation. Dia punya arm tu adalah mengikut maximum depth ni. Okey, lepas tu kita kena nyatakan starting level dia kat mana untuk kita buat excavation. Okey, dan 3 ni adalah basically information. Yang kita nak kena measure adalah mengikut H2. Okey, sebelum apa-apa, H2 kata temporary support to work to be underpinned shall be given as an item stating any particulars. Yang ini yang saya cakap pasal shoring. Okey, yang ini yang saya cakap pasal shoring yang kita kena. Jadi kita ada 2 shoring yang kalau kita tengok daripada drawing ke atas ni, kita ada 2 shoring yang saya nak tunjukkan. Okey, 2 shoring iaitu adalah shoring untuk existing wall, kita pakai raking shore. So shoring untuk existing slab kita akan pakai pin shore. Okey, jadi kita ada 2 shoring. Yang ini butterfly shore atau strut shore ni kita akan buat kemudian setelah kita buat pengorekan. Yang tadi adalah yang H1 tadi adalah untuk sebelum kita buat any work untuk excavation atau any work untuk underpinning work.
kita kena buat shoring dulu. Yang ini adalah bukan yang ini. Yang ini temporary support adalah untuk shoring. Tapi the word temporary biasanya saya dumpkan dekat preliminaries lah. Tapi SMM2 dia minta, jadi kita letakkan juga dekat sini. Okay, sorry. Tengok. Oh, tak ada apa. Alright. Lepas tu kita ada excavation work. Okay, excavation kita ada 2 excavation work. Okay. Satu, excavating preliminary trenches. Okay, ini secara vertikal. Yang kedua adalah excavating below the level of the existing base. Okay, yang itu yang saya cerita tadi. Okay, saya cerita tadi. Basically, okay, mula-mula kita buat excavate. Okay, sama ada di kiri dan di kanan atau salah satu excavate je. Excavate bound kepada bottom. Yang ini dalam SMM dia panggil preliminary excavation. Okay, saya panggil dia vertical excavation. Lepas tu kita excavate below the existing secara horizontally. Okay, jadi kita ada preliminary excavate, lepas tu excavate below all foundation. Okay, itu yang kita ada. Okay, dalam excavation work. Okay, 2H2, 2A dan 2B. Lepas tu cutting away projection of the old foundation. Jadi kita kena cutting old foundation. Kalau kita tengok drawing tadi, okay, old foundation ni maknanya kita dah excavate dan kita ada excavate, kita kena cut yang ini. Semua old foundation up to yang kita nak letak kita punya beginning of kita punya underpinning work, underpin tu, okay, kita kena buang. Yang ini old foundation ni kita kena buang lah. Okay, itu yang kita buat. Okay, untuk 3 dan untuk 4 adalah preparing the underside of existing work to receive the pinning up. Okay, jadi kita jadi apa yang kita akan buat adalah kita akan prepare kita dah buang old foundation ni. Lepas tu kat bottom ni kita akan prepare untuk receive new foundation. Okay, kita kena prepare supaya dia sebati lah. Okay, dia punya loading dia. Okay, jadi kita kena prepare on that. Okay, on that basis. That is the preparation work. Okay, itu yang yang ini kita nyatakan in meters, bermaksud dia in meters sepanjang-panjang tempat yang kita nak kena buat pinning work lah. Okay, lepas tu kita ada H3, disposal of water. Okay, disposal of water ada 2 surface water dengan water in the ground. Okay, yang water in the ground tu kita kena tengok lah sama ada dia kena ke tak dengan groundwater level. Kalau dia below groundwater level, maka kita adalah D16. D15 tetap ada sebab kita ada excavation work. Okay, ada excavation work je, kita kena adakan D15, iaitu surface water. Okay, lepas tu kita ada earthwork support. Okay, earthwork support ni yang penting, iaitu kita punya butterfly shore atau kita punya kita panggil strut shore. Okay, itu yang kita kena buat. Okay, yang itu ada mengikut D13 dan D14 juga termasuk. Okay, jadi yang ini earthwork support untuk preliminary trenches, lepas tu earthwork support untuk base of the bawah daripada below the base of the existing. Okay, itu yang kita kena buat. Dan juga sama ada kita nak buat jenis-jenis support mengikut apa yang dinyatakan dalam D13 dan D14. Itu pun kita kena measure. Okay, lepas tu kita kena measure concrete work, brickwork dan asphalt work. Yang ini adalah under H5. H5 dia kata concrete, brickwork and asphalt
All other work in connection with underpinning shall be given in accordance with the rules of the applicable work section. Jadi kalau you nak kira concrete work, you kena tengok section F, okay, under in situ concrete dengan anything pasal concrete. Lepas tu brickwork, you kena tengok work section berapa yang menggunakan pakai brickwork pasal you dah belajar dalam semester 2, okey, pasal ni. Dan asphalt work, any yang menggunakan asphalt, yang menggunakan bitumen dan sebagainya adalah you kena tengok under work section berapa, okey, dalam tu. Jadi any tu you kena tengok based on that. Okay, secara dia kita revise balik dalam konkret dia kita ada dua jenis konkret. Kita ada plain in situ konkret, kita ada RC konkret. Kena tengok yang paling penting adalah dia punya grade of the concrete. Grade ni adalah made of daripada mixture of the cement, sand and aggregate. Okay, cement, sand and aggregate, atau dalam bahasa akademik dia cement, fine aggregate dengan coarse aggregate. Okay, jadi jenis-jenis simen, okay, dan jenis-jenis aggregate yang ada. Lepas tu reinforcement, kalau RC concrete kita ada reinforcement, kita ada dua jenis reinforcement. Untuk yang ini basically fabric reinforcement kita tak pakai lah untuk anti-pinning work. Biasanya kita akan pakai bar reinforcement. Ada dua jenis bar reinforcement, matte steel dengan high yield. Okay, kat Malaysia high carbon steel jarang sangat digunakan dan dia di antara paling mahal biasanya mild steel dengan high tensile. Okay, dan you kena tahulah di notation dalam drawing dia R untuk mild steel atau M untuk mild steel, Y untuk high tensile atau T untuk high tensile. Okay, lepas tu ni jenis hook dengan bend dan cara pengiraan dia. Okay, lepas tu ni fabric reinforcement. Kita ada 4 jenis fabric reinforcement type dia. You kena tahu macam apa beza antara keempat-empat. Dan yang paling penting adalah table dia. Table untuk kita nak nyatakan dia punya weight per area dalam kita punya description. Yang ini kita kena nyatakan dalam description mengikut reference number. BRC adalah basically company yang mula-mula membuat fabric reinforcement, iaitu British Roll Coils, okay, BRC. Sekarang ni kalau ikut yang ini, Berjaya Kawat ni kat Malaysia punya lah, dia tulis the only manufacturer. Sekarang ni dah banyak lah manufacturer yang ni zaman dulu punya. Okay, Berjaya Berjaya Group of Company ni memang di antara yang besar. Okay, formwork. Okay, saya dah nyatakan formwork ada tiga perkara dalam formwork yang you kena tahu. Satu adalah form dia. Form dia biasanya dalam bentuk plywood. Okay, yang ini yang kita kira. Okay, meter square, yang kita kira meter square adalah dia punya form dia. Yang ini adalah form. Lepas tu yang ini adalah strut. Okay, strut pula. Ini barrel atau dia punya barrel. Kat bawah adalah dia punya strut. Yang ini adalah strut. Okay, yang ini juga kita kena tahu. Biasanya strut adalah menunjukkan ketinggian. Okay, barrel adalah untuk membentuk form of the formwork tu supaya dia berbentuk macam tu untuk kita pour the concrete. Okay, yang kita kira adalah form dia sahaja. Dan basically kalau kat site material on site yang kita akan kira adalah formwork dia lah. Okay, segala made of formwork. Ini adalah brickwork. Bila kita cakap pasal brickwork, biasanya kita tak lari daripada kita cerita pasal jenis brickwork. Kita ada clay brick, kita ada cement and sand brick, kita ada block work dan sebagainya. Itu satu. Dan yang kedua yang kita kena nyatakan dalam kita punya description adalah dia punya jenis bonding dia. Okay, sama ada stretcher bond, English garden wall, English bond, atau Flemish bond. Okay, kita kena ini English bond, yang ini tadi English garden wall. Ni adalah untuk garden wall, yang ini adalah untuk English bond. Okay,
semester 1 biasanya you all belajar pasal membuat brickwork pakai untuk garden wall. Jadi yang biasanya dia akan pakai English garden wall. Okey. Lepas tu kita ada stack bond. Stack bond ni paling jarang digunakan pasal dia dia punya bonding dia senang nak, kalau kita tendang pun jatuh. Okey. Yang ini adalah contoh-contoh macam mana nak pasang bond kalau ada concrete slab dan sebagainya. Okey, that's it. Okey, 9.30. Maknanya dengan you all saya apa tu, lambat sikit habis daripada yang 4 dengan 4A semalam. Okey. Alright, saya nak berhenti kat sini. Ini semester ni memang tak keluar, cuma information kepada you all. Saya kena ngajar sebab dia adalah dalam syllabus. Okey. Tengoklah syllabus review besok sama ada saya nak masukkan ke tak, sebab saya api untuk 551. Okey, untuk you punya junior besok pasal you pun dah lepas. Okey. Ini adalah lecture saya yang terakhir. Minggu depan you all still kalau ada persoalan still boleh tanya. Minggu satu lagi, minggu 13 pun still boleh tanya apa-apa berkenaan dengan measurement 551, dan juga yang bukan 551 pun boleh tanya. InsyaAllah kalau saya tahu jawapan saya akan beritahu. Lepas tu minggu ke-14 minta tolong saya akan remind you untuk kita buat kita punya revision. Untuk revision saya tak akan rakam. Itu yang penting. Revision saya tak akan buat rakaman. Jadi kalau you terlepas, memang you terlepaslah segala information yang saya beri dalam tu. Jadi make sure minggu ke-14 tu you masuk. Kita akan buat online juga. Okay? Alright, kalau tak ada apa-apa persoalan, saya berhenti kat sini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada you all kerana menyediakan segala deria yang ada, mendengar ilmu Allah yang Allah amanahkan kepada saya untuk saya sampaikan. Alhamdulillah saya sampaikan sebaik mungkin. Yang mana benar, yang mana betul tu datang daripada dia. Yang kalau saya buat kesalahan atau cara lecture saya, syarahan saya tak dipahami ataupun kurang jelas ataupun ada kesalahan di sana sini, itu adalah kelemahan dan kesalahan saya sendiri, bukan daripada Allah. Saya nak minta maaf daripada you all, harap you all maafkan. Okey. You all boleh tanya selepas daripada ni sebelum kita akan berjumpa pada minggu ke-14 untuk kita buat revision. Okey. Sementara nak tunggu tu, untuk hari ini saya akhir kata daripada saya adalah Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera dan terima kasih. Terima kasih, sir. Apa? Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Alright. Bye. Bye. Sir, Ya saya. Naim. Okay. untuk apa ni, assignment 5 saya nak confirmkan. Assignment 5 perlukan apa nama ni, reinforcement schedule ke tak? Kena ada Kena ada. Okay. Sama ada you pakai yang existing, yang you dah belajar, ataupun you create baru punya. Okay. Sebab schedule seperti yang saya cakap, schedule ni tak ada yang standard. Schedule tak ada yang standard. Basically kita yang create schedule dia. Sebab tu every firm yang you masuk, kalau you masuk, pasal saya masuk dalam 4 firms, okay, firm yang you masuk pun you akan dapat different kind of schedule, okay, untuk basically untuk reinforcement, okay, dan ada schedule untuk CESMM juga pun you boleh pakai, okay, asalkan dia schedule. Yang paling penting adalah conversion tu kena betul, okay, bila you dah calculate,
Yang paling penting ada calculation you. Okay, sama ada you nak calculate pakai helical binder dia macam mana tu. Itu you kena nyatakan kat belakang of the schedule lah. Macam mana you buat pengiraan untuk satu file point. Tu salah satu daripadanya. Lepas tu length tu you baru masukkan dalam schedule. Lepas tu, lepas habis you totalkan dia punya length. Lepas tu you multiplykan dengan conversion table. Okay, conversion punya conversion untuk reinforcement iaitu kg per meter. Okay, kg per meter tu you multiplykan baru dapat. Jadi you kena tahu formula last semester insya-Allah semua lecturer untuk semua kelas dia akan bagi. Pasal yang ini kami orang punya sifu of measurement untuk ni yang buat. Okay, jadi you kena tahulah diameter square kali 0.006165. Okay, yang itu adalah conversion yang selalu digunakan. Okay, jadi itu you kena ikutlah. Okay, itu paling penting. Bila dapat yang itu baru, bila dah dapat conversion baru masukkan dalam bills. Okay, dalam bills tu. Okay. Okay nak ya? Boleh. Faham. Okay, keyboard tadi. Ada lagi? Rasanya Sir. Sekejap